Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin hadirat sidang mayang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpahnya jua kita dibagi keizinan berupakan kelapangan masa untuk berkumpul di malam munajat khas wanita pada malam ini. Oleh itu, dapatlah kita sama-sama merafakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menghindari segala wabak, penyakit dan bencana. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, di dunia mereka sedikit tidur di waktu malam dan selalu memohon keampunan di waktu pagi sebelum fajar. Subhanallah, siapakah yang dikatakan dengan mereka ini? Maha suci Allah, inilah golongan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini mempunyai satu sifat yang sangat hebat, iaitu suka bangun di sepertiga malam untuk berqiyamul lail. Sifat inilah yang perlu kita teladani ataupun yang perlu kita ni contohi. Kerana kita ni tahu sesiapa yang memiliki sifat ini banyak kelebihan bagi dirinya, bukan saja di dunia malahan di akhirat sana. Di antara kelebihan-kelebihan bagi mereka yang suka bangun malam ini adalah yang pertama, mendapat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 79 mafhumnya, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Oleh itu, tidak sia-sialah bagi mereka yang mengurangkan tidurnya di waktu malam untuk bangun di tengah malam untuk beribadah, kecuali baginya kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masuk syurga tanpa hisap. Siapakah di antara kita yang tidak mahu dimasukkan syurga tanpa hisap? Syurgalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang abadi, yang kekal selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, seluruh manusia akan dihimpunkan pada suatu kawasan pada hari kiamat. Lalu kedengaran satu suara yang menyeru, siapakah dia orang-orang di dunia dulu yang telah meninggalkan tempat-tempat tidur mereka untuk bangun qiyamul lail? Lalu sekumpulan kecil orang-orang yang bangun malam itu masuk syurga tanpa hisap. Selepas itu barulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan hisap pada semua manusia. Riwayat Al-Baihaqi diambil dari Asma binti Yazid. Disebabkan di dunia mereka sering bangun malam untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala membagi keistimewaan terhadap mereka di akhirat sana. Yang ketiga, mustajabnya doa bagi siapa yang berdoa di tengah malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala sepertiga waktu malam. Allah Subhanahu wa taala menyeru, adakah di antara hamba-Ku yang berdoa kepadaku supaya Aku mengabulkan permintaannya? Adakah di antara hamba-Ku yang meminta ampun kepadaku supaya Aku mengampuninya? Dan adakah di antara hamba-Ku yang meminta kepadaku supaya Aku memenuhinya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut 3 kali Allah menyeru. Yang pertama, adakah orang yang berdoa supaya Aku mengabulkan? Yang kedua, adakah sesiapa yang meminta ampun agar Aku mengampunkan? Dan yang ketiga, adakah sesiapa yang meminta agar Aku dapat memenuhinya? Di sini, adakah kita ni sebagai hamba Allah masih meragui akan janji Allah Subhanahu wa taala? Sama-samalah kita ni bermuhasabah diri.
Masya Allah, belum terdorongkah kita ni untuk mencontohi sifat golongan yang sering bangun malam untuk beribadah? Tepuk dada tanya iman. Para hadirin dan hadirat sidang yang saya kasihi sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah saya pada malam ini, saya ingin mengongsikan satu cerita, iaitu rahsia besar kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solat dan doa di tengah malam. Salah satu rutin hidup Rasulullah dalam seharian baginda adalah kegiatan bangun di tengah malam untuk mengisi jiwa atau rohani baginda dengan solat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa, walaupun pada waktu itu belum ada elektrik macam kita ni sekarang. Tetapi bagi baginda itu bukanlah halangan untuk baginda berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala dikala tengah malam dalam keadaan bersendirian. Hatta dalam situasi peperangan, baginda Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah di tengah malam dengan bersujud, berzikir dan berdoa kepada Allah sepanjang malam. Baginda Rasulullah meyakini sepenuhnya bahawa bermunajat di tengah malam kepada Allah itu yang menjadi kunci kejayaannya meraih kemenangan yang gemilang. Diriwayatkan dari Umar bin Shu'aib, sesungguhnya Rasulullah pada peristiwa perang Tabuk pada malam hari sentiasa melakukan solat. Baginda solat dikawal oleh beberapa pengawal di belakang baginda. Setelah baginda selesai solat, baginda bersabda di hadapan mereka, "Aku selalu ditolong untuk dapat mengalahkan musuh hanya dengan menakut-nakuti. Padahal andai kata jarak antaraku dan antara musuh bagaikan jarak perjalanan 1 bulan, aku sudah takut." Di sini menunjukkan walaupun pada ketika itu tentera orang Islam mungkin akan mengalami kekalahan jika dibandingkan dengan keramaian tentera musuh, tetapi disebabkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam, Allah Subhanahu wa taala membantu tentera orang Islam dalam peperangan yang mereka hadapi. Begitu dahsyatnya doa di tengah malam para hadirin hadirat, kerana itu jua doa dipanggil sebagai ad-du'a silahul mu'minin, doa senjata orang mukmin. Para hadirin hadirat sidang yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Jadikanlah diri kita lebih baik daripada hari semalam. Sama-sama kita menguatkan hati kita untuk bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Imam Syafi'i pernah berkata, doa di saat tahajud bagaikan anak panah yang tepat mengenai sasarannya. Tajamnya anak panah di malam hari yang dimaksudkan adalah ketika dua tangan yang menadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam tidak akan pernah kembali dengan sesuatu yang hampa, dengan izinnya jua. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.